Okay. Wah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam Assalamualaikum. macam Liga Perdana tak? Warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Salam Ramadan. Salam Salam Ramadan. PKP. Saya tadi PKP. dia punya intro tu aku dah rasa macam lintas langsung Piala Malaysia, Perak Selangor. Kan? Itulah tu aku rasa macam aku duduk dah extra tadi. Okey. Apa khabar ya, sihat eh? Dengar ke aku cakap ni? Dengar. Tapi ada sedikit buffering lah kita punya internet connection kan. Sangkut Tu Hmm. share dulu. Kita Ha. sembang-sembang malam ni. Ya, sambil Mana buting baru session. masuk tu, share dulu. Ya. Satu lagi yang aku perasan lah sejak aku buat live 3 hari ni kan. Tapi aku macam dia punya audience banyak berbeza pasal aku ada jemput macam itu Anas. Lepas tu suka 2023. So dia orang punya fans tu tak pernah tahu pun Loken ni kan. So mungkin aku nak kena perkenal lah Loken ni. Satu online marketplace yang orang Ipoh lah. Kami di Ipoh ni usahakan sempena pasar karat pasar Loken di Ipoh. So kita buat pasar karat online je lah kan. Okay, yang dengar eh? Dengar. Okay. Cuba yang baru masuk tu cuba komen tengok. Dengar clear tak? Gambar Betul ada betul. sekat-sekat ke macam mana? Okey ke? Okay. Cuba komen. Yang baru masuk tu selamat datang. Tolong share. Yang mana baru watching tu Muhammad Hairi family. Share Ah. dulu. Oh, Kita Harry bagi Hamid. view Harry Hamid pada. Harry, what's up Harry? Jet Einstein, go. Masuk share dulu. Come Sat, on. Next aku berak Aidilfitri satu malam ni. Itu surprise lah. Kan? Tak boleh lah cakap Mana apa nak kan. cari? Lagu kaya Britpop. Ya, malam ni kita santai lah sebenarnya. Santai tapi apa, at least kita cari benda yang kita nak sembang lah. Yang tu lah kan. Ya. Ya, so tu yang aku macam susun plan tu macam nak jemput beberapa individu tapi mewakili masing-masing punya genre lah. Aku suka bayangkan je orang yang peniaga bandar ni macam band juga. Dia ada dia punya music dia ada dia punya image dia ada style dia. Kalau tak dia jadi plain dia tak menonjol sangat. Kan. Tapi ada setengah-setengah Betul dia ni. kan. Macam tadi lah sembang aku Pak Lee jual apa live. Benda yang harga dia je yang boleh jual. Kalau kita jual tak boleh kan. Tapi memang betul nak ikutkan memang scene vintage kat Malaysia ni bandar semua memang setiap apa ni dia orang panggil orang lama ni dia ada dia punya followers dia sendiri. Macam kalau dia memang kolektor barang Nike, dia ada followers dia sendiri. Kalau barang band dia ada followers dia sendiri. Barang band pula ada orang dia collect contoh rock band. Ada orang satu grup memang dia Britpop, ada orang punk rock, ada orang irama Malaysia. Mana aku tahu kot ada juga kan. So memang barat memang sebenarnya ada. Kita ada scene-scene macam tu. Cuma tinggal lagi dia orang ni kebanyakannya low profile. Betul. Dia low profile tu yang aku cuba nak korek lah kan. Cuba cari individu yang ada tu. Kadang dia orang tak perasan dia orang ada karakter tu kan. Tu yang macam first tu hari tu aku jemput Hafiz Ahmad tu. Dia macam mewakili yang seller part time yang ada kerja full time tapi dalam masa yang sama dia buat online sale kat Grail apa semua kan. Tapi sebenarnya dia dah macam full time seller kan. Sampai dia pernah cerita kat aku kadang duit sale dia pun melebihi daripada pendapatan dia lah juga kan. Kalau dapat jackpot jual. Memang banyak dah jadi trend sekarang ni. Dia lebih kurang kalau ikut aku pun terlibat juga lah dengan persatuan niaga bandar semua ni kan. Kalau ikut dalam kita orang punya observation 40% saja yang meniaga full time ni sebenarnya bandar. Maksudnya 40% ni dia orang nak buat kerja lain selain pada meniaga online, meniaga barang-barang second hand, barang-barang baru secara online. Lagi 60% majoriti adalah secara part time. Dia orang ni kerja siang hari sebagai kerajaan lah, sebagai kerja bank lah, meniaga sendiri tempat lain lah, kerja makan gaji, and at the same time dia orang meniaga online secara part time. Itu yang paling banyak sebenarnya.
Ya. Dia yang tu lebih kepada sales profit oriented punya seller lah. Kan? Sebab ada juga yang seller dia tak kisah aku ambil RM80 aku jual RM90 pun aku okey. Ha. Kan ada yang betul-betul particular Ini aku ambil RM25. Duit minyak aku RM10. Kan atau Pak Tashenggo itu ini gerubuk makan lagi apa semua. Aku tak boleh aku kena jual RM1.5. Hang nak ambil, hang tak nak sudah. Macam tu kan. Dia Sebab memang ada seller macam tu. Dia ada beberapa kategori lah Biji. Satu, hmm. dia seller and at the same time dia juga collector. Ada yang memang purely seller semata-mata. Dia collect barang, selected barang untuk jual. Dia bukan collector. Dia selector. Dia tolong pilih barang yang select. Kan? Dia jual ikut marketnya demand. And then dia jual dia. As long as dia ada untung, dia ada certain target. Tapi kalau collector, macam aku collect barang The Cure. Kalau katalah benda tu tak sampai aku punya jiwa harga tu, aku rasa tak berbalik, aku tak jual. Aku dah tak kisah sangat untung sikit ke banyak ke. Kadang-kadang ada setengah-setengah baju kita untung sikit pun tak apa, sebab kita tahu orang tu memang bersungguh-sungguh dia nak. Dah lama dah dia cuba nak ayat dan sebagainya. Kita bagi. Tapi sebenarnya dalam mana-mana cara pun, mana-mana ni pun menguntungkan jugalah. Contoh macam kalau hang memang collect benda yang hang collect, macam The Cure lah apa semua. Tapi kalau jumpa benda yang hang tak nak, hang mesti boleh ambil. Kalau boleh jual balik ke ada orang yang minat kan. Betul tu. Itu yang kata istilah yang ramai orang main bandar ni sejak dulu. In fact aku pun kita pegang macam mana, orang kata orang kaya ni dia beli kat butik, dia beli baru. Orang bijak dia beli bandar. Aku ni kategori orang yang nak jadi kaya tidak. So kita nak jadi orang bijak lah. Bijak in such a way that bila kita beli satu benda, kita dah pakai, lepas tu kita boleh jual. Yang lebih simple, kita boleh jual above market price dan lebih daripada harga yang kita beli. Contoh kan, semalam aku jual satu t-shirt Harley Davidson. Aku beli dekat Korea, masa aku duduk Korea dulu. Aku beli pada tahun 2014. 2014 masa tu baju tu lebih kurang dalam 125 lah duit kita. Sebab masa tu currency trade baru 3.3 je. So sekarang currency trade dah jadi baju tu 19,200. Walaupun aku beli dulu 125, aku dah simpan 6 tahun, baju tu dah elok lagi. Okay? Dan design tu dah tak keluar dah, dia jadi rare. Kalau nak cari design tu dekat butik Harley Davidson dah tak ada. So aku up benda tu, ada player-player nak dan dia beli. Aku bagi satu harga, aku rasa aku boleh untung sikit, dia pun puas hati. Kan? Itu contohlah kan. Aku cakap dekat wife aku, macam ni lah, manisnya, indahnya perniagaan kata apa, berasaskan fashion, vintage and whatnot ni. Dia rare, dia tak ada dalam pasaran. Yang mana ada, itu saja. Dan dia takkan habis lah dia punya kan. Sebab orang selalu risau, orang selalu cakap ni market price berapa, ni market price berapa. Kan? Market price ni sebenarnya macam aku sebut dalam aku punya posting baru ni dalam Facebook kan. Market price ni sebenarnya dia ramai orang berkiblatkan ataupun dia ambil tanda aras online market space. Contoh macam eBay, Grail, Etsy and whatnot. Dia orang ambil harga yang dijual, harga yang sedang dalam jualan, harga yang di-offer untuk jualan. Kita tengok history yang telah dijual. Boleh juga, betul juga kita jadikan benda itu sebagai tanda aras. Tapi sebenarnya reality dia market price adalah antara seller dan buyer. Berapa berani, berapa nak jual. Itu je cerita dia. Yes. Market price is your price lah. Kan? Dia kalau dia macam ni, kalau hang rasa hang minat satu benda, orang tu post dalam Facebook ke dalam Instagram ke, hang DM dia, direct message dia, personal message dia, tanya, "Bos, brother, ni berapa nak jual ni?" Dia pun cakap, "Saya nak 300. Kita pun rasa lama mahal lah. Tak apa bang, saya survey dulu. Cuma nak tanya bang, kalau kurang berapa lah boleh bagi? Masih bandar ni jarang-jarang lah, 90% jarang-jarang yang tak ada kurang langsung. Biasanya dia akan letak satu harga yang dia akan estimate 10 to 20% punya discount. So kita minta kat dia berapa dia boleh bagi kurang. Kalau dia kata, okey lah, last boleh bagi 280. Dia cakap lah, okey bang, saya berani 250. Kalau ada chance abang nak bagi kat saya boleh bayar sekarang 250. Saya berani. Kalau dia setuju, on lah. Itu cerita dia.
Dia market price tu tak ada. Mungkin dekat luar orang lain jual 4.5, 500.5, terpulang. Itu yang kalau dulu punya suasana tu, itu yang bonding tu je kan. Jadi hang orang tak kenal, jadi kenal orang pasal baju kan, pasal nak deal baju kan. Itu ya. Tapi bila dah zaman yang semuanya online ni, tapi secara kreatif lah, kreatively dia orang pusing benda tu, dia orang still bonding juga. Kadang ada yang tak pernah jumpa kat luar pun, wah kenal dalam Facebook tu ngam kan. Lagi power lah kan benda-benda macam tu. So macam satu lagi yang isu lah, kita bagi macam, bukanlah nak panaskan keadaan, tapi isu macam contoh condition baju lain kan. Ada jenis satu mazhab kan. Kalau tak nak lubang, tak nak apa, beli baru lah. Macam tu pula. Tapi yang pembeli pula mungkin dia pegang mazhab kan. Kalau baju dah berlubang apa nak beli. Ada yang seller betul-betul utamakan condition dia. Macam seller yang macam Bang Deham lah apa semua tu kan. Baju siap basuh, kalau putih tu putih betul kan. Wangi apa semua. So dia ada dia punya follower. So hang punya pendapat macam mana kan? Bagi aku dia macam ni. Barang yang kita jual ni dia ada beberapa kategori condition. Yang pertama, dia memang baru lah. Baru ni maksudnya baru yang sedang berada di dalam pasaran. Contoh nak beli Nike, Adidas Yeezy, ada kat butik Adidas ataupun secara online ada sekarang. Baru, ada kotak semua cukup. Satu lagi dipanggil new old stock ataupun dead stock. Dead stock ni stok lama. Dia bukan dead stock ni tahun ni ada, tahun ni dah panggil 3 tahun sebenarnya. Kalau nak ikut lah yang aku belajar dengan orang Korea dulu, dia kata dead stock or new stock ni lebih daripada setahun ke 3 tahun. Dia panggil dead stock. Jadi bila dead stock ni maksudnya tak terpakai, unused. Yang lebih bagus dia ada tulis itu brand new old stock with tax or box. Itu yang paling tinggi lah. Dia 10/10. Okay? Yang kedua, kategori makam yang kedua dipanggil mint condition ataupun like new. Macam baru. Macam baru ni biasanya baru pakai sekali dua, tak lebih pada 5 kali, basuh tak sampai 3 kali. Mint condition. Condition macam baru. Mint condition ni like new. Tapi kadang-kadang kita ni biasalah nak jual kan, semua benda kita cakap desktop. Untuk orang dah biasa dalam industri ni, dia nampak takkan desktop ni tag kuda kan, ada lubang-lubang pinhole sebut desktop. Tapi tak apalah, itu sendiri punya strategi lah. Yang paling penting itu macam aku cakap, main bundle ni sebaiknya sambil-sambil kita main, kita cari ilmu. Kan? Pasal baru-baru ni kan jadi isu kata kan, kena dengar lagu. Nak main baju baik kena dengar lagu kan. Ada kan? Tapi isu tu. Isu tu bukan isu baru. Bukan benda baru. Dulu pun macam tu. Dari dulu macam tu. Dari dulu macam tu. Daripada aku mula-mula main kat sungai dulu pun macam tu. Aku pakai baju Iron Maiden. Ada hotel-hotel orang lama kat TKK kan. Geng-geng TKK. Hang duk pakai Iron Maiden ni, hang layan ke lagu? Mula-mula dulu aku segan lah sebab aku tak layan. Mula-mula dulu ni nak cerita pengalaman aku. Pakai baju Iron Maiden. Lepas tu hang dah biasa dengar Bruce Dickinson main. Aku Bruce Dickinson siapa pula? Pakai baju Iron Maiden takkan tak tahu Bruce Dickinson siapa? Gitaris dia lah power ni. Gitar kau apa? Ni. Lepas tu kita jadi segan. Bila jadi segan, kita sadar ni nampak hantu-hantu. Lagu dia bukan suara-suara hantu pun. Suara dia biasa, suara macam biasa je. Dia bukan black metal, dia bukan thrash, dia bukan apa ni yang ground. Bila dapat ilmu baru hang tahu. Next time orang tanya dah tahu dah. So aku berpendapat kalau nak main bundle ni, yang pertama, satu, kita kena selidik dululah knowledge. Jangan dia tak boleh main bundle ni, kena belajar dulu baru main bundle. Cuma bagi aku ni, kalau aku ni newcomer, aku punya nasihat ataupun advice aku kepada orang yang baru nak main bundle, dia start daripada main biasa-biasa dulu. Dia start main pada ekor, lepas tu dia upgrade ke badan. Badan ni maksudnya yang ada brand,
Harga sedang-sedang, 100-200, ataupun kalau dia nak main band, dia start dengan band yang sedang-sedang dulu. Dia bukan terus, okey, nak main banda, terus nak cari Iron Maiden. Terus nak cari Radiohead, Pablo Honey. Terus nak cari baju yang gila-gila punya harga. Tapi lah, aku risau kalau golongan macam ni dia tak lama. Ya, betul. Golongan macam ni dia tak lama sebab bila dia main terus-terus barang power terus, dia akan jadi culture shock dan dia got frustrated, lepas tu dia dah tak main dah. Dia kata ni bullshit semua ni, main semua ni. Padahal dia tak alami dengan jiwa. Dia kena main dengan jiwa. Baru betul. Ya, betul. Tapi yalah, dari pemerhatian aku jugalah, dia dah macam wujud dua generasi lah, dua dunia berbeza jugalah. Sebab ada yang satu generation yang dekat IG lah aku perasan banyak. Dia macam tak into sangat apa yang daripada dulu punya scene bundle minat tau. Macam contoh yang sebut macam band-band vintage. Walaupun memang dah tahu betul itu memang betul bernilai. Dia orang punya selected item dia orang. Contoh barang-barang yang streetwear pun boleh. Dia orang boleh pukul harga kau. Lepas tu tiba-tiba itu macam stusi pun boleh jadi macam harga. Kan? Jadi bila topik tu bertembung antara dua rakyat ni, dia macam yang ni macam gila baju macam tu, macam korang tak pandai menilai lah. Barang macam ni lah yang berharga sebenarnya. Yang ni buat apa macam tu. Yang ni pula orang ni dulu benda ni je, baju band je. Mungkin lah macam tu kan. Tapi Ang tak rasa macam tu ke? Kan? Dia dalam apa-apa pun dunia fashion ni memang akan wujud macam tu. Sebab kita duduk dalam zaman era yang berbeza. Tak semua orang layan rock kapak, tak semua orang layan dangdut, tak semua orang layan DK Barat. Tapi ada orang punya minat masing-masing. Macam sekarang ni dalam IG kalau kita tengok, kalau ikut kajian, 90% adalah new generation. Generasi umur 15 sampai umur 30 tu kita maksimum dah tu pengguna IG okey. Dan dia orang ni influencer, dia lebih kepada IG famous, Insta famous, artis, selebriti. Insta famous can be anyone. Tapi dalam Facebook ni dia lebih old school. Dia lebih old school. Kebanyakannya pengguna Facebook ni asalnya dulu adalah pemain blogger. Dia suka face banyak sikit. Gambar boleh tengok banyak, dia puas sikit. Dia boleh share, dia boleh forward, dia boleh macam-macam lah. Macam IG ni dia sedikit complicated sikit. So complicated ni budak-budak yang generasi baru ni dia lebih suka. Dan dia orang ada influence dia sendiri. So influence dia seorang zaman sekarang adalah hype beast. Orang kata apa? Streetwear, hip orang kata hip hype benda dah. Barang-barang macam tu lah. Tak ikutkan macam contoh macam sekarang ni kan, dia duk main BT8 Supreme. PJ aku nak tanya hang, Supreme dengan BT8 ni baru ke? Tak adalah baru. Aku bawa Abi Kerongat dulu. Supreme box tu kan dah ada lama lah. Kita memang tak nak lah masa tu. Kita kan ada dulu Supreme tak. Tapi masa tu bukan semua orang main. Dia ada satu grup-grup dia yang main. Tapi dah ada dah masa tu. Masa tu rasa geli, tak rock. Okay. In fact, Planet of the Apes, Dirty Ape, tahun awal 2000 dah meletup dah sebenarnya. Tapi masa tu kita tak nampak seronok nak main sebab tak ramai di kalangan kawan-kawan kita pakai. Okey. Yelah sebab itulah, tapi pada aku lah, sebab tu aku selesa di kedudukan mewakili Lokin. Macam tu kan. Macam mana-mana pun okey. Tapi kita cuba connect dia orang punya dot kan. Jadi contoh lah macam apa yang betul kita cuba usulkan ni yang charity auction ni. Betul. So line up guest artis kita, hang ada mewakili satu generation lah, senang kan. Sebab masa hang start tu, masa aku tengah boom. Tak kalau kalah aku tengah berpuji. Yelah masa aku still aku observe benda-benda. Terang aku cakap Puji dalam tempoh PKP ni first time sebenarnya aku observe betul-betul perniagaan secara online ni. Barulah aku tahu sebenarnya kan Malaysia ni banyak benda yang sempoi dalam kita punya vintage scene ni. Kalau sebelum ni aku lebih kepada old school, berniaga buka dekat JRB, buka kat pasar malam,
old school punya style, traditional. Buka gantung reli, hujan, tutup semua punya rokok. Hujan lama, alah balik rumah, pisang. Tapi Pameran. PKP ni kita dapat tengok, buka mata. Pameran, ingat ni masa zaman kita dekat 3K dulu. Susun tu sejam. Tutup sejam. Baru buka hujan turun. Tapi bila kita menguasai ilmu internet, jaga benda-benda. Aku tengok betul. Kalau hang perasan dalam tempoh 2 bulan yang lepas lah, sejak daripada fikir, saksikan sendiri mata kepala aku rekod-rekod yang power punya yang telah dibuat pada tahun ini. Antaranya kalau hang ikut the first thing, kalau tak silap aku, dia orang jual secara combo koleksi baju-baju jersey dia punya seller dia nama Syafiq. Ataupun kecil. Jadi ni collect jersey ni ada few years back, dia kumpul banyak tu dalam jumlah yang banyak. So baru-baru ni dia punya collection tu dia post dalam Facebook, dia kata dia teringin nak jual. Ada 70 lebih helai lah baju-baju kan daripada Selangor jersey. So Selangor ni dekat Malaysia ni dia ada few kelab negeri yang die hard fan dia ramai. Antaranya Selangor, Perak, Johor, banyaklah. So Selangor is one of them. Okay. So dia post dalam tu, tak ada keluar gambar pun. Besok sold dah. 60 riban biji. 60 ribu dia jual. 60 ribu dia masukkan cash tau, bukan ansuran tanpa cekram tau. Dia masukkan cash. Maknanya yang beli tu besoknya dia pergi bank, semua transfer, depositkan masuk dalam akaun seller ni. Dan dia telah buktikan melalui transaction dalam Facebook. Boleh tengok Syafiq Azhar nama dia. Aku sebenarnya Syafiq Azhar ni pun dia ada influencer dia sendiri. Aku dah roger dia nak jadikan dia guest, tapi dia dekat tengah laut. Dia risau internet connection tak power kata. Tak apa, next time boleh lagi. Next time lah kan. Itulah. Boleh tak ada masalah. Dia pun banyak kali dah jadi viral tu sebenarnya. Nak jual baju kamera dan sebagainya kan. Tak apa. Selain pada itu, kalau hang tengok apa lagi rekod yang depan mata aku. Macam semalam dia orang jual combo vintage cap 24 cap dia jual combo 10,000. Hang pernah terfikir ke orang beli cap 10,000 untuk 24 cap ni? Ini bukannya antara benda-benda yang baru tahun ini kan. Kalau hang perhati lah, kita bukanlah main lama sangat, tapi kita ada dalam industri ni ada lama jugalah. Lebih daripada 15 tahun, 10-20 tahun dah lah. Mana pernah terfikir boleh jual cap, sebiji cap ni boleh jual sampai 5,000, 4,000. Tak pernah terfikir bang. Tak pernah terfikir. Betul. Lepas tu baru-baru ni, baru 3-4 hari lepas je Medan 2 helai 20,000 dia jual. Yang beli tu bukannya orang kaya ke, selebriti ke, kluster kayangan ke. Orang biasa sama macam kita. Yang ada minat, yang ada jiwa, dia ada makanan sikit dan dia berkeinginan nak memilikinya. So dia ambil. More than 5 years dia boleh jadi true collectors dah. Banyak aku tengok dalam ni rekod-rekod dalam seminggu 2 ni kan. Banyaklah. Dia pemberani. Buat jual toko select. Pemberani. Banyak. Tapi itulah macam hang cakap tadi, itulah it depends on the seller juga kan. Kalau hang dengan aku, kita buat live jual barang, benda kita nak jual 300 kan, silat-silat 200 pun orang tak beli. Tapi kalau betul-betul seller yang betul, kita nak jual 300, dia silat-silat boleh jual 600. Sebab apa? Dia influencer, dia dah jadi Insta famous, dia dah jadi FB famous, dia dah jadi persona dalam live streaming, sebab dia orang dah trusted dia, orang dah chop dia sebagai trusted seller, dah kenal dia, dah tahu background dia, orang dah kenal dia, maka orang tak ada hal. Macam aku kalau nak buat live nak jual barang ni, siapa mamat ni, muka cincin, muka macam budak skema kaki ni punya kan. Okey. So apa macam kita agak kena menjaga masa sikit pasal lepas ni kita ada performer kan. Sebenarnya aku nak minta hang preview item yang hang sumbang untuk charity tu sebenarnya.
So Alright, sekarang ni auction tu dah live di Facebook, di Lokin, www.lokin.com. So sekejap lagi kita akan pamerkan dekat skrin. So sambil tu korang boleh tengok the actual item lah. Ni lah dia punya penyumbang, dan penyumbang adalah saudara Yin yang willingly nak sumbang selai t-shirt 3 barang. So semua hasil tu akan manfaat pada kita punya Lokin Oraya punya charity program ni lah. Salah satu dia kita nak bantu apa badan kebajikan yang mana yang kita akan cari, akan bekerjasama lah. Dan satu lagi untuk community basking lah Yin di Ipoh. Dan juga untuk tuan rumah ni lah Studio A Production yang memberi kita semua fasiliti ni untuk guna supaya kita boleh deliver output yang cantik. Sebab macam dia ni semua kawan-kawan hang juga kan. Aku kenal Wira semua Anas. Dia Aku terang aku support benda-benda macam ni. Sebab apa kan, Lokin ni sebenarnya macam aku pernah cakap kat hang, Lokin ni sebenarnya trademark dia music, fashion dengan vintage item. Okay? Music, vintage, dia berkait rapat tiga-tiga ni. Yang main bundle ni kebanyakan orang yang minat music. Orang yang main music ni kebanyakan ni orang yang minat fashion. Orang yang minat fashion ni ramainya minat barang-barang yang collectible item, vintage, pre-owned and what not. So benda tu interrelated. So kita tahu golongan-golongan basker, seniman jalanan, street performer ni, mereka ni semua terjejas teruk. Sebab tak boleh nak perform kat siapa? Tak boleh. So kita wujudkan platform macam ni, dan alhamdulillah malam ni aku nak sumbang. Betul. Okey. Baju ni nampak ke? Mungkin boleh Naim dah close up lah. Okey. Itulah baju ni, salah satu dia The Cure daripada Yin. Ini baru lah, bukan vintage lah. Ni bukan vintage. Ini original merchandise tengok Aku tunjuk dia punya tag pun, tag The Cure. Okey. Tengok tag The Cure, copyright tahun 2019, ni tahun lepas. Tahun lepas Cure fan ada buat merchandise. Dia collaborate dengan Cotton On. Okay. So kain dia memang sedap, kain Cotton On. Okay. Memang baru, stiker pun ada lagi. Nampak ni stiker loose fit ni. Okay. Tag dia tag The Cure. Okay. Baru ni design daripada original vintage punya design. Design ni sebenarnya aku ada yang vintage punya. Vintage punya album Boys Don't Cry ni dia 1987. 1986, 87. Tapi dia ambil screen ni ataupun design ni, dia buat original merchandise. Dia reproduction original, bukan reproduction fake dia original. Belakang ni kosong. Alright. So kita yang mana yang nak membida boleh ke www.lokin.com. Okey, sini kita ada tampilkan kat screen. Yang mana yang followers dalam ni, tolong share-share. Kalau korang nak memiliki ni, seriously, benda ni sangat berbaloi. Anda kena ingat bila anda beli ni sebenarnya anda telah menyumbangkan hadiah, ataupun kita bukan bagi sedekah sebab yang ni bukan orang yang kita bagi hadiah sebagai sumbangan. Kita menghargai sumbangan mereka kepada industri kita. So aku berbesar hati kita nak bida ni secara amal lah, dan kita start tapak 50 RM50 saja tapak. RM50. RM50 sangat berbaloi. Okay. Ni album Boys Don't Cry. Album Boys Don't Cry, tag The Cure. Pit dia berapa? Pit 18.5. Pit 18.5. Kalau hang boleh pin biji, hang boleh tulis ke dekat komen tu. Pit dia pit 18.5, labuh 27. Minta Wan Hafiz, Wan Idris tolong pin sekejap. Aku punya laptop habis bateri. Aduh bagus. Okey. Tapi detail semua ada dekat www.lokin.com. Masuk dalam tu. Okay? Yang paling penting, jangan lepaskan peluang ini. Aku jual salah satu aku punya koleksi yang aku nak simpan. Percayalah, kalau korang simpan baju ni lagi 10 tahun, confirm dia akan jadi 5 kali ganda, 10 kali ganda. Who knows? Sebab The Cure ni sekarang aku bagi tahu, dia orang ni semua dah umur 60, 58, 57, 60 ke atas dah umur dia. Kalau salah seorang mati, especially kalau penyanyi dia Robert Smith yang mati, ni gambar Robert Smith ni. The Cure ni sinonim dengan Robert Smith. Macam Search orang kenal Amy, kalau Wings orang kenal Awi. Okay? Kalau Bon Jovi orang kenal John. Okay? So The Cure ni orang kenal Robert Smith. Robert Smith ni penyanyi dia. Dia influencer, gothic, British pop. Dia bukan biasa-biasa. The Cure ni kalau kata dekat dekat UK, dia macam kita layan Search, kita layan Ramli Sarip. Dia ni ikon.
Ya betul Dan betul. dia Betul. masih aktif lagi. Dan yang paling penting, dia punya line up masih sama bang. Dia sama macam Search. Dia lebih kurang sama. 40 tahun dah berada dalam industri, masih lagi maintain. Yeah. Okay? So jangan lepaskan peluang ini Jangan untuk jangan apa memiliki. jangan takut pakai kalau ada orang tanya, "Abang pakai baju The Cure nyanyi lagu The Cure." Ya, jangan risau. Buka je YouTube, Apa? search je. Okay, kenapa Ha. aku suka lagu The Cure? Lagu Ha. The Cure ni banyaknya Robert Smith tulis dia berkaitan dengan isu-isu semasa. Dan juga ada few, kalau korang boleh tengok lagu Letter to Elise. Yeah. Lagu tu sangat best. Betul. Lagu tu sangat best. Love song dia pun sangat best. Ayat dia very puitis. Lagu Yeah. dia very santai saja. Boleh dengar. The Cure. Wih. Okay? Tak apa, sambil-sambil. Nampak ke? Alright, Cun. Okay, itulah. Ni boleh So, bida Alright. Orang kena bida lebih sikit. Kena tunjuk jantan lebih sikit. Kena beat kau-kau sikit. Okay? Sebab bukan aku yang dapat duit ni tau. Yang dapat duit ni adalah charity, pertubuhan badan amal dan juga seniman-seniman jalanan kita, fighter-fighter sana, kita dekat luar. So malam ini untuk Balok People pun kita tribute untuk dia orang malam ni. Kan? Yep. Kita ada The Cure. Yes. Dan kita ada satu lagi PJ Ya, ada satu lagi boleh kita preview dalam last sebelum kita terus ke live Baskong. Okay. Sorry ambil masa sikit. Tak apa. Ini aku beli masa aku duduk di Korea dulu. Okey. Ini nama dia Converse DC Comics. Right. Batman. Converse Batman. Vintage tahun 1989. Oh, 80 je. Usia dia dah berapa tahun biji? 89, umur dia dah berapa biji? Dia tua sikit daripada aku 94. Dia 31 tahun dah umur dia kasut ni. Okay, kasut ni tahun 89. Korang boleh tengok details dia di dalam Lokin punya portal. Yang paling penting, kasut ni size dia size 5. Boleh belikan untuk adik, untuk cik koma, untuk cendoi koma, untuk awet koma. Kan? Size 5, condition, okey lah, condition dia masih boleh pakai. Kan? Dalam dia, luar dalam memang penuh dengan logo Batman. Aku tahu sekarang ni musim kartun sangat-sangat luar biasa. Tengok tapak. Tapak dia pun kan bukan kosong biasa-biasa. Size 5. Dan yang paling penting, ni made in Donald Trump. Made in US. Tergila sobat. Ini tergila sobat. Ni harga dia. Kalau dia arahnya praktik, tak ada jual. Ada jual. Tapi kita jual di Lokin sempena ni. Kita beat jualan amal. Dengan tapak berapa? Tapak 100 ni? 100 riyal je. Tapak 100. Tergila. Made in US, bos. 100 tapak dia. Tolong beat. Dan yang paling penting, anda kena niat di hati. Bila anda beli ni, anda nak tolong orang-orang yang memerlukan. So aku daripada hati aku harap korang pun bagi jiwa korang. Aku bagi hati aku, korang bagi jiwa. Size 5, tolong beat yang terbaik. Okay? Terima kasih banyak-banyak Yin. Sikit sebanyak program charity ni akan membantu perjalanan program-program kita yang kita susun ni lah kan. Sebab kita boleh kerjasama dengan pihak Studio A, kru, ada Studio Orion juga kita kerjasama. Lepas tu dengan performer yang kita jemput macam malam ni, Balok People, effort dia orang nak datang semua kan. So aku memang, benda ni memang kena teamwork lah Yin. Kalau tak memang takkan jadi kan. Dan yang best dia, yang bestnya kat Ipoh ni itulah. Kita semua connected dengan satu benda je, bandar. Balok People ni kau kena dengar. Balok People ni kau kena dengar, Bik. Yep. Kan? Orang Kedah kata Balok People ni, Balok People ke Balok People aku pun tak tahu. Tapi dia orang ni memang legend, Bik. Kalau duduk kat Ipoh, siapa tak kenal dia ni, hang menipu. Kalau hang orang underground, hang biasa lepak pekan, hang tak kenal line up dia orang ni, hang pengarut punya kaki, hang duduk rumah punya kaki. Apa skema punya. Hang tak tahu cekodok reggae, hang tak tahu memang bukanlah, bukan tak true lah. Sebab salah seorang dia, aku membesar PG, aku membesar melihat dia orang ni. Oh, betul. Masa aku kecil lagi, kawan-kawan abang aku membesar tengok. Salah seorang dia tu, rambut dreadlock, sejak pada aku sekolah Kedah lagi. Hang fikir sendiri lah. Mira. Okey. So, terima kasih banyak Lion sebab join malam ni. Alright, PG. Thank you very much. Terima kasih Good luck banyak-banyak. Sukses to Lokin. Yep. Hopefully Lokin boleh cepat-cepatlah keluarkan ad. Aku ni tak sabar-sabar nak tunggu Lokin keluarkan ad. Kat luar sana kalau ada funder-funder orang kaya-kaya, nak lihat nak muda berjaya, usahawan hebat daripada Lokin ni,
tolonglah kan support sama-sama anak muda nak berniaga, dia wujudkan market space untuk anda semua peniaga-peniaga sama-sama dapat cari makan. Dia orang ni bukan orang biasa-biasa kan, asalnya dulu selebriti juga kan. Ini dia bakal jabatan dia nak wujudkan satu market space supaya anak-anak muda boleh sama-sama cari makan. So kita sama support Locate. Okey, nama bukan biasa-biasa. Locate, nama dah jadi international sebenarnya. Okey, Uji. Okey, terima kasih banyak. Terima kasih alhamdulillah, terima kasih banyak. Lepas ni kita hang jangan gerak dulu lagi yang boleh dapat layan ni. Layan balok people lepas ni. Boleh lah. Aku tak elok lagi. Siapa? Lepas ni boleh lah. Okey. Hari raya selamat seminggu lagi. Alright. Terima kasih. Selamat raya. Selamat raya kita. Okey, assalamualaikum. Assalamualaikum.